Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video ni dan juga datang ke channel Zaini Jai Healthy Lifestyle. Saya tak ada cerita, saya cuba nak cerita sebab ni bahagian pertama tentang saya nak beritahu, bercerita. Mungkin saya akan tinggalkan video ni bila saya tak ada nanti. Okay, tentang siapa diri saya. Saya ni bukan apa, saya ni orang biasa. Okay, nama saya Zaini bin Abdul Wahab. Okay, saya sekarang ni tahun 2021 ni umur saya dah 47 tahun. Saya lahir pada 10 Februari 1974. Okay, saya lahir di Kampung Agam, okay, Kota Rembau Negeri Sembilan. Okay, nama ayah saya Abdul Wahab bin Osman. Arwah dah tahun ni, meninggal tahun 2000. Dah meninggal dah, belum puasa juga, sekali bulan Ramadan juga. Nama mak saya pula Mahaya binti Sahil. Okay. Saya ada 7 orang adik-beradik. Okay. Saya anak nombor 2. Okay. Saya anak nombor 2 yang sulung abang. Zamri nama dia. Okay. Dan saya Zaini. Kemudian nombor 3 Rosnita. Okay. Perempuan cikgu. Okay. Kemudian Nolis. Nolis. Nombor 4. Nombor 5 Nur Yashikin. Perempuan lagi. Kemudian lama jarak. Okay, lama jarak. Okay, jauh. Okay, jauh jarak dia. Zafrul. Zafrul. Nama Zafrul, saya yang kasih nama tu Zafrul. Dia pun pelik sikit. Okay, Z-A-F-F-R-O-E-L. Okay, kemudian yang bosor sekali, Nur Hidayah. Saya juga bagi nama tu. Dah, sudah saya ada 7 adik-beradik. Okay, saya lahir di Kampung Agam. Ini kampung kecil. Memang kampung kecil dan kampung tradisional. Okay, kampung kecil, kampung tradisional. Saya asalnya, dari segi asal saya ni, macam mana nak kata miskin je, orang susah lah. Nak kata miskin tak juga, boleh makan lah, boleh minum. Okay. Saya rasa orang susah lah, bukan orang senang lah. Okay, arwah ayah saya kerja sebagai pomen kilang getah. Okay. Li Rubber Trading dekat Kendung, dekat Kendung dalam daerah Rembau lah. Rembau. Okay, Kendung daerah Rembau, Kedamping. Okay. Jadi, ayah saya sekolah sampai darjah tak tahulah berapa sekolah, rasanya sampai jam 4 je 3. Okay. Mak saya kerja sekolah sampai SRP. Okay, so that's my parents' punya education lah. So basically my parents not educated lah, not educated parents. Okay, tak ada masalah pun. Okay, Alhamdulillah saya lahir juga kat dunia ni. Okay, kemudian saya lahir di kampung. Okay, memang saya besar dengan cara kampung. Membesar cara kampung. Okay, memang saya lalu lah, saya pernah, okay, saya lalui zaman apa, zaman sawah padi kan, orang kampung turun cangkul. Masa tu traktor ni datang lambat. Okay, sebelum tu dia orang cangkul je, cangkul. Okay. Lepas tu baru datang traktor bajak, lepas tu cangkul. Okay, tanam padi, menuai padi. Saya rasalah pengalaman tu menuai padi, tanam padi. Memang purely hidup kampung. Saya lahir memang dalam suasana kampung. Okay, makanan banyakkan ni ikan darat lah, ikan darat. Ikan daripada sungai, ikan daripada sawah, mancing, all that lah semua. Permainan saya masa tu, permainan saya gasing, plastik, konda-kondi. Okay, guna apa? Pistol yang guna guna biji biji cenderai tu. Pistol dia ambil buluh lah, tak cenderai. Memang kampung. Saya asal orang kampung. Okay. Saya besar di kampung. Okay, lahir besar sampai di kampung. Sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Astana Raja. It's about almost 4 km, 3 to 4 km from my house lah, dari rumah saya lah. Rumah saya. Kampung saya kecil, Kampung Agam ni kecil je. Kampung Agam ni kampung yang kecil. Rumah dia lebih kurang daripada dia, kalau tak silap saya, rumah dia ada lebih kurang 12 rumah je. 10 ke 12 rumah macam tu je. Sebab tu kampung tu kecil. Sebab tu saya kenal orang kampung kenal each other very well lah. Okay, kampung tradisional. Okay, saya rasa tahu lah zaman tuai padi, lepas tu tumbuh padi kan, buat emping, semua rasa semua. Okay, saya besar cari kampung. Okay, sekolah di kampung sampai darjah 6. Okay, terus arwah saya kerja sebagai pomen kan. So lah, itulah saya sebagai pomen, mak tak kerja. Okay, terus saya sekolah. Okay.
Tapi satulah, walaupun arwah ayah saya ni dia tak belajar tinggi pun, tak belajar pun, okay, jam 4, okay, sekolah pun tak habis. Tapi dia memang amat pentingkan sekolah. Itulah sebab dia tahu dia tak sekolah kan. Memang dia pergi sekolah, dia akan straight. So setiap adik-adik saya memang dia kata kena pergi sekolah, wajib pergi sekolah. Tapi cara dia, arwah ayah saya ni, dia wajib ke sekolah. Tapi belajar ke tidak tu, dia tak pernah tanya. Dia tak pernah tanya buat kerja sekolah ke tak, dia tak tanya. Dia tak pernah tanya pun. Jarang dia tanya. Kan? Jarang, tak tanya langsung. Okay, yang tahu yang dia tahu yang dia pastikan anak dia pergi sekolah, itu je. Sebab dia mungkin nak tanya pun tak tahu. Apa je nak tanya kan? Dia pun tak belajar habis kan. So, kita faham, saya faham lah. Saya ingat tu, dia tak pernah tanya pun. Dia tahu sekolah wajib pergi. Tak pergi sekolah memang kena rotan. Okay, buat akak-akak tak pergi sekolah memang kena. That's our smile daripada dia lah. Okay. Okay. Saya kawan-kawan tak ramai. Kawan sekitar kampung tak ramai pun. Okay, kampung kecil kan. Nak pergi mana-mana pun tak ada kan. Tak ada kenderaan. Okay. Arwah ayah saya dulu pakai motor Yamaha lama YB kan. Bunyi ting-ting 100 YB tu. Itulah satu motor dia. Basikal tak ada. Saya dapat basikal. Darjah 5 dapat basikal. Satulah sebab saya ni. Atas mana saya ni. Alhamdulillah Allah bagi saya. Kan, bagi saya macam saya ni rajin belajar. Saya belajar. Memang kat sekolah memang saya perform very well. Kat sekolah rendah tu memang saya among the best student lah. Bukan apa, sebab saya seronok belajar. Sebab saya seronok dapat ilmu tu. Tapi dalam masa tu, belajar bukan ada purpose. Tak ada purpose nak masuk universiti, tak ada, tak tahu. Tak tahu pun. Saya tahu, saya seronok pergi sekolah. Dan saya seronok belajar. So, hasil dia bila saya seronok belajar, memang saya dapat best student. Dan saya rajin. Memang saya naturally memang saya rajin lah, disiplin lah. Sebab masa belajar, masa ingat abang saya pun sama. So, yang tahu my late father ni, ayah arwah ni, memang dia pastikan nak pergi sekolah. Itu je lah. Terpulanglah pada masing-masing. Dia tak pernah tanya pun. Di sekolah siap ke tak kan? Dapat nombor apa, dia tak tanya. Tapi sebab saya alhamdulillah lah, bila saya punya pencapaian tu cemerlang ke sekolah. Dia tahulah, dia tahu sebab dia sebab apa dia tahu, sebab setiap tahun, okay, setiap hujung tahun, dia kat sekolah dia akan dapat surat. Okay? Baik surat, okay, jemputan untuk hadir ke majlis penyampaian hadiah. Saya selalu dapat. Every year tak pernah miss. Tapi itulah yang sedihnya itulah. Masa tu saya sedih apa? Sebab every time dia dapat hadiah tu, arwah ayah saya tak pernah datang. Sebab dia kerja shift dia memang dia shift malam dan siang. Dia terus tengok shift. Kerja dia. Memang dia tak pernah dapat datang. Ingat saya sekolah rendah tu, tak pernah dapat datang tu. Tapi dia tahu. Saya tahu. Dia tak cakap pun dia bangga ke tak, dia cakap. Tapi dia tahu. Dan satu kampung tahu. Sebab yang pergi tu tahu lah kan anak siapa, anak Dolah. Walaupun nama orang kampung panggil Dolah. Okay. Orang kampung tahu yang saya ni selalu dapat hadiah. Dia pun cakap, anak kau macam ni. Saya dengar lah. Tapi saya tak cakap apa. Okay. Arwah ayah saya ni, dia cara dia tak cakap banyak. Okay, dia ni kalau dia buat something, tapi saya dapat tahu yang ni sayang anak-anak. Dia tahulah kan, mak kan. Sebab saya tahu bila dia balik kerja lewat. Okay. Kerja seorang, gaji kecil, anak masa tu anak 5 orang kan. Mula masa saya sekolah rendah tu bawa 5 orang. Okay, sampai 81 anak saya nombor 5 tu 5 orang. Kat kampung lah, masa kat kampung lagi. Okay. Memang cara dia balik kerja. Okay, saya sedar, saya perasan. Dia balik kerja, guru pagi 3 pagi kan, dia akan cium anak-anak dia. Saya tahu sebab saya tahu bau dia tu cium saya tu, saya tahu lagi dia cium saya kan. Saya rasa misai dia kat sini. Saya tahu. Okay. Dan tidur saya sedar dia balik kerja, dia akan cium anak-anak dia. Itu cara dia tunjukkan kasih sayang dia lah. Dia cakap tak banyak, arwah ayah sini cakap tak banyak. Dia pun jenis bukan yang jenis yang suka lepak kedai kopi tak ada masa pun. Okay. Tapi orang kampung tahu siapa dia lah. Okay. Kemahiran dia ni, dia suka tahu pandai panjat pokok petai. Sebab tu kalau bila musim petai berbuah, okay, arwah ayah saya ni memang akan dijemput lah untuk sebagai pakar untuk panjat pokok petai, petik buah petai. Daripada buah petai tu nanti dapatlah bahagian dia adalah bagi untuk orang sedekah kat dia pula, sebab dia tolong panjat kan. Okay, kemudian bahagian yang sedekah tu banyak kadang tu saya tolong jualkan lah, sebab banyak kan jual lah. Masa tu sepapan tu RM1 je. Okay,
1.10, 20 papan tu pun RM1, RM2 je petai. Jual kat kampung kejap habis lah. Orang tunggu, memang orang tunggu. Kalau musim petai orang akan tunggu, saya dengan abang saya pergi jual petai. Ataupun dia orang datang rumah. Okay, itulah. So saya sekolah memang saya, sebenarnya Allah jadikan saya ni, saya rajin, saya seronok, saya suka belajar. Lepas tu result saya bagus. Okay, English memang out lah. Okay, so parents tak tahu ke tak sekolah tinggi ke. Itulah. So sampai saya sekolah, okay, kat kampung saya memang kampung mandi sungai kan. Ikan pergi tangkap sungai, musim kering kita akan timba bendang tu, keluarkan ikan, all that lah. Memang suasana kampung. Pergi pekan tampin tu mungkin 3-4 bulan sekali kot. Masa bila? Masa beli baju sekolah, ada masa raya. Itu pun kalau mak bawa, naik bas. Naik bas 1000. Daripada rumah tu nak pergi ke pekan kota tu, lepas tu tunggu teksi sapu. Kadang-kadang ada tu orang tumpang, sampai daripada kota tu naik bas ke Tampin, pekan Tampin. Walaupun saya kat Rembau, pekan dekat Tampin. Tak pergi pekan Rembau kecil sangat, tak apa-apa pun. Itulah, so saya lah. So saya sekolah sampai ada jenam di kampung, sekolah kebangsaan Arsana Raja. Okay. So Alhamdulillah result saya cemerlang lah. Dapat 5A, nilai je 5, tahun 85. Okay. Masa tu tiba-tiba saya dapat tawaran. Tawaran bila? Tawaran masuk sekolah sekolah menengah. Sekolah menengah, asrama penuh. Saya tak tahu pun apa asrama penuh tu apa sebenarnya. Masa tu lah saya dapat offer tu, cikgu kata, Azani awak dapat tawaran ni, pergi tunjuk kat mak, ayah, surat tawaran ni. Saya honestly tak tahu apa itu asrama penuh. Saya fikir saya tak apply, parents saya tak apply. Mungkin sekolah luar bandar kan. Dapat offer lah, pilih 5A. Saya ada lagi 2 orang lagi kawan saya dapat satu kelas saya lah. Perempuan ada 2 perempuan. Okey. Saya masuk sekolah asrama penuh. Di sekolah Teguh Jaafar Kuala Bilah. Ni 9 jugalah. So itulah saya daripada kampung tu. Memang itu purely, so masa tu lah, okay, masa pindah sekolah menengah tu lah, form 1 tu lah saya keluar daripada kawasan kampung saya, baru saya kenal dunia luar. Sebelum tu dunia saya hanya itulah kampung, pekan Tampin, kota, pekan kota, pergi bandar Tampin. Kadang-kadang ikut saya punya makcik pergi rumah adik pada ayah saya tu. Suami dia askar, duduk kat Polisen, quarters askar. Pergi sana je sekolah, itu pun dia bawa. Ikutlah, ada dia ikut bawa. Dan sepupu-sepupu sepupu saya dia bawa. Okay, itulah, kadang-kadang pergilah kadang-kadang. Bukan garanti pun kadang-kadang. Nak ikut lah, saya ikut lah. Ikut sajalah, pergi kat Polisen tu, Batu Lima. So my life, itulah. Saya duduk kampung sampai umur 12 tahun. Purely kampung. Okay, apa rutin je. Okay. So cakap tadika. Saya tadika sebab tadika setahun, umur 6 tahun. Di mana masa tu saya tadika. Saya masa tu tak duduk dekat rumah kampung agam tu. Saya masa tu, mana tak tahu kenapa masa tu, saya satu family tinggal dekat rumah arwah nenek saya belah ayah. Sebelah kampung je. Kampung Agam, Kampung Legong Hulu. Sebelah-sebelah. Walking distance lah. Shortcut kena ikut lalu sungai. Kalau nak jalan terus ikut jalan tar lah. Okay, jalan tar. Okay, masa tu saya sekolah tadika kat situ. Ingat lagi Cikgu Halimah. Cikgu tadika yang pertama saya ajar saya lah. Masa tu saya belajar ABC lah. Masa tu tadika dia pergi sekolah makan. Pergi sekolah makan, banyak makan je. Okay, free kan masuk kan sekolah tadika kemas lah. Dekat Kampung Legong Hulu. Tadika Kampung Legong Hulu. So hidup saya dekat kampung tu 12 tahun. Okay, duduk dengan parents semua 12 tahun. Itulah dunia saya. Rutin saya, kalau dah sekolah tu pergi sekolah. Balik sekolah, itulah balik sekolah tu. Tak ada banyak sekarang ni. Sekolah masa tu, kurikulum hanya pada hari Rabu je. Lain pada tu, habis sekolah 12.30 ke 1. Habis lah, tak ada dah petang-petang tu. Okay, balik sekolah. Mula saya jalan kaki. Daripada rumah saya tu ke sekolah, jalan kaki. Okay. Kadang-kadang kalau arwah ayah saya cuti, dia akan hantar lah. Ataupun masa ada one time tu, masa kalau tak silap saya, tahun 85-86 tu kan masa tu, ekonomi meleset. Kilang tempat arwah ayah saya kerja tu tutup. Dia tak ada kerja lah. Okay. So dia pergi menoreh. Masa tu dia pergi menoreh ke Getah.
getah orang kan, dura getah. Dia on the way tu sama arah ke sekolah, saya tumpang lah dia naik motor. Dapatlah tumpang naik. Tapi pagi lah. Pukul 6 lebih lah. Awal. Gelap-gelap tu. Tapi lagi bagus kan naik motor daripada jalan kaki. Sampai sekolah awal. Kadang-kadang, so kalau itulah, pergi sekolah jalan kaki. Sampai jam 5, saya dapat 5A, arwah saya basikal. Pertama sekali basikal saya. Tu rutin je pergi sekolah, balik sekolah. Kalau macam dalam perjalanan balik sekolah tu, kadang-kadang sampai gila kita orang kan, terjun sungai, mandi sungai. Mandi sungai balik pasal kuyup. Memang tak apalah kan. Sebab tu zaman dulu, sebab tu parents tak kisah anak-anak dia pergi in between ni, sebab sekolah ke rumah tu biasanya tak banyak godaan pun. Sekarang ni bahaya in between sekolah dengan rumah tu macam-macam benda tu, shopping complex semua sekarang. Dulu tak ada. Hutan, kiri kanan hutan, lepas tu lalu sungai habis. The worst thing kita orang buat masa sekolah dulu, tak menyusahkan orang pun. Basah lah mandi sungai. Balik sekolah aja. Petang, mengaji. Pergi mengaji. Satu lagi orang saya ni dia memang strict pasal mengaji. Mengaji, kena jalan kaki keluar balik. Jalan kaki lebih kurang almost 3 km. Keluar balik, jalan kaki balik. Petang, balik mengaji, main bayi. Main apa? Main gasing. Main baling-baling tin, rounders, main tutup tin tu kan, main congkak, semua kampung punya mainan lah. Petang main lagi, petang pula, saya dulu kita ada bela kambing, lembu kerbau. Dia kalau lembu kerbau ni pula, dia ada musim. Kalau musim orang tanam padi, kerbau kena tangkap, kena simpalan kandang. Kemudian lepaskan makan, petang kena jemput balik. So kalau musim macam tu, habis sekolah petang tu saya kena ikut arwah ayah saya ni ataupun ikut orang yang sama-sama ada kerbau tu, pergi cari kerbau lah, bawa dia balik masuk kandang. Tak boleh lepaskan bebas. Kalau musim padi, biarkan je. Biarkan je, kerbau takkan adalah cari, adalah. Tu. Kemudian kita ada kambing biri-biri. So petang habis tu petang kena cari kambing biri ala masuk reban. Itu rutin dia lah. Itu hari biasa. Malam memang sunyi lah. Malam tengok TV je. TV tak ada rumah saya. Rumah saya ada TV tahun berapa? Tahun 85 kot. 85 ke 4. Dapat TV. Satu. Bawa ada TV. Saya tahu mana arwah saya dapatkan. Arwah saya dapatkan. Sebelum tu tengok TV dekat rumah satu lagi lah. Cari. Adalah rumah arwah Hatuk tu. Adalah. Tengok ramai kat situ. Tengok kartun. Masa tu kartun apa? Ultraman kan. Moby Dick. Mickey Mouse macam biasa lah. Malam-malam tak ada apa-apa. Kadang-kadang pergi tumpang tengok TV ada drama, cerita Melayu kan. Pergi tengok cerita yang hitam putih tu. Tu malam tak ada live. Lepas tu tidur je. Esok pergi sekolah. Cuti sekolah. Cuti sekolah freedom. Memang arwah ayah, mak tak kisah pergi mana pun. Yang penting pergi, keluar pagi, balik petang. Mana kita orang pergi? Macam lah. Kadang pergi mancing. Kadang pergi jauh tapi petang balik. Sebelum maghrib kena sampai rumah. Kalau tak memang kena rotan. Kalau saya memang rotan. Kita orang weekend memang pagi keluar, kadang makan kan. Makan pisang ke, kebun orang makan pisang. Orang kampung tak kisah sebab yang makan budak-budak. Dia tak kisah pun. Musim buah makan manggis kan. Ambil je makan. Bukan habis pun. Orang kampung tahu. So balik petang. Weekend kadang-kadang kalau weekend satu lagi weekend. Masa tu tak ada. Rumah saya tak ada dapur gas. Semua tak ada. Dapur minyak. Mesti dapur kayu. Kadang-kadang mak kata hujung minggu ni kena cari kayu. Kau lah pergi cari kayu api. Angkut, tolong semua. Kalau tak ada apa-apa, kita orang pergilah main pergi lastik burung, pergi dekat ikan, pergi nangkap benjala, pergi mancing. Kalau pagi balik petang, adalah hasil dia buat ikan kan. Buat ikan semua adalah. Itulah life saya. Life saya di kampung. Bukan orang senang. Pernah satu masa tu saya ingat dulu kan, I kena lagi masa tu ekonomi teruk lah. Saya tahu masa tu arwah saya tak ada kerja sebab kilang tutup kan. Musim hujan pula. Sebab tu saya ingat where I came from kan. Sebab tu apa yang ada saya ni saya rasa appreciate sangat because I came from nothing. Semasa tu ingat lagi musim hujan, arwah saya tak ada kerja, duit tak ada kan. One time we don't have beras nak makan. Muka musim padi dah habis kan. Tak ada beras. Makan nasi tak ada. Saya ingat mak saya buat apa? Dia ambil tu, isi kelapa tu kan.
Alas perut tu lah isi alas perut kita orang. Masa tu arwah saya diam, arwah ayah saya diam. Dia tak ada cakap apa diam. Tapi tengoklah muka dia sedih, susah. Nampak tak ada. Kita pernah makan, so saya pernah makan, saya tak makan nasi. Saya makan hanya isi kelapa yang bukan yang tua tu, yang muda-muda tua tu, isi alas perut. Okay. Ada sampai tu mak saya terpaksa rebus tu pucuk kacang. Ada sayur kacang tu, pucuk dia tu rebus. Okay. Sebenarnya susah. Okay. Okay. Saya rasa susah memang ada masa macam tu lah. And I gone through that. Saya dengan abang ingat lah kot. Dengan adik saya nombor 3 ingat. Tapi yang lain tu tak rasa lah. Yang tak sebab dia kecil sangat lagi dan dia tak pernah rasa tu that. Saya dah dapat rasa masa tu saya sekolah rendah kan. We go through that. Masa tu tengok lah arwah ayah ni tengok muka dia macam mana. Tengok sedih. Memang kenapa? Memang tak ada. Okay, nak pergi macam mana? Okay, nak beras tak ada. Lauk ada. Okay, sebab ikan semua ada, beras tak ada. Sebab tak ada benda lain. Adalah benda nak makan. Duduk kampung kan. So, my life 12 tahun di kampung. Okay. And then that's my life lah. Okay. That's where I came from. Okay. Hari raya, tu lah rumah nak pergi pun kan. Dapat 50 sen besar dah tu. 20 sen besar dah. All that. So, itulah diri saya lah. Itu bahagian pertama, perkongsian saya. Okay. Bahagian pertama, my life masa kecil. Okay. Masa kat kampung, saya masih ada 5 adik-beradik lagi. 5 adik-beradik. Okay. Kamu duduk kampung, duduk rumah arwah mak saya ni perempuan bongsu. Rumah tu rumah pesaka lah. Masa duduk tu rumah arwah nenek saya lah, wan saya, wan bedak. Dah meninggal dah. Arwah mak pada mak saya lah. Okay. Nenek saya. Rumah tu pun dah tak ada dah. Rumah tu pun dah tak ada dah. Runtuh dah. Okay, runtuh dah rumah tu, tak ada dah. Rumah kayu kan. Atap rumbia. Masa tu atap rumah tu, sebelum masih kecil tu, atap rumbia. Saya ingat lagi kita orang potong pokok rumbia, buat atap. Arwah saya buat lah. Dengan arwah nenek saya buat. Gantilah, every 6 months kena ganti. Atap tu. Okay, saya ingat darjah 4 ke darjah 5. Okay. Baru tukar atap zinc. Rumah dekat bahagian beranda Serambi lah. Baru tukar atap zinc. Okay, itulah. So that's my life lah. Rumah kampung saya tak ada tilam, tak ada tilam, tak ada katil dengan cakap lah, tidur lah. Saya anak lelaki dengan abang saya tidur dekat Serambi. Okay, tikar mengkuang ada bantal. Bantal pun share. Okay, tidur dengan pelita lah masa tu. Sebab tutup lampu biasa, lampu pijar tu lah. Sebab tu mata saya rabun. I don't blame anyone. Sebab masa saya sekolah rendah dulu, saya ni nak baca buku, abang saya malas sikit baca buku. Okay, abang saya malas sikit baca buku. So dia nak tidur, saya nak baca buku. Saya tak boleh buka lampu. Terang saya tak boleh tidur. Saya pakai pelita. Saya baca buku pakai pelita lah. Sebab saya nak buat kerja, nak baca buku kan. Saya nak belajar. Saya suka belajar. Okay. So, pasal lah. Tu how I study lah. So, mata saya rabun. Tu sebab saya mungkin sebab tu. Sebab that's why I tak nak regret pun. Sebab that's my life macam tu kan. I know what caused my rabun lah. Mata baca gelap kan. Okay, so adik saya tidur dengan mak. Kak Lang dengan Kak Teh. Tidur dengan mak. Bilik dengan mak lah. Satu bilik rumah. Satu bilik je. Okay. So, itulah. Itu bahagian pertama tentang saya, siapa saya. Zaini Abdul Wahab. Zaman pre ya kata. Ramai budak-budak saya lah. Tapi saya seronok lah live tu. Fikir balik seronok live tu. Tak kacau. Very easy life kan. Tak fikir, tak stres apa. Memanglah budak-budak kan. I enjoy my life. Okay, no regret at all lah. Okay, I enjoy my life. I got a good life kat sekolah. I'm known. Kau tak pandai. Tak pandai kan. Walaupun pergi sekolah kadang muka dengan kulit-kudis kan. Ada pernah saya tetangga kan. Pasang kena jahit kepala sini. Letaklah jahit tu. Masa jahit tu open kan. Tak ada letak macam bandage semua. Cikgu tengok kenapa ni. Kenapa kepala ada ribbon ni. Ribbon kuning gitu. Okay, I'm very close with my teachers lah. Cikgu kenal saya lah. Okay, sebab saya budak pandai. Okay, sampai sekarang lagi. Okay, saya kenal cikgu-cikgu saya. InsyaAllah kalau dalam masa saya kita jumpa, saya akan pergi beraya, saya pergi lah. Just my life for 12 years.
My life change totally, banyak berubah. Alhamdulillah bila Allah bagi saya peluang belajar di sekolah asrama penuh yang saya tak tahu pun, saya tak fikir bagi pergi kat sana. Itulah masa itulah saya betul-betul keluar daripada kepompong saya lah. Okay, with that I hope tak saja je. Okay, so that's my life, part 1 of my sharing about my life. Mungkin satu hari besok kan saya tak ada, nanti anak-anak saya tengok kan, cucu saya tengok, inilah atuk dia. Anak saya, inilah saya. Okay, let the YouTube become the witness lah. Okay, so with that, so insyaAllah saya akan kongsi lagi bila ada masa, saya akan kongsi lagi. Okay, tentang the next part of my life. Okay, zaman saya punya masuk remaja lah, sekolah menengah. Okay, so saya bukan orang susah, saya orang susah. Nak kata miskin, totally miskin tak ada, mampu hidup lah. Tapi ada masa saya pernah rasa susah lah, tu je. Okay, with that, insyaAllah saya jumpa lagi in the next next video tentang Zaini Jahid part 2. Okay, saja nak share. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.